أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah saya akan teruskan dengan tazkirah tengah malam pada hari ini, iaitu berkaitan dengan memburu keberkatan ilmu. Okey, ilmu dan kelebihannya. Okey, Allah SWT menggesa supaya mencari ilmu. Al-Quran amat menekankan persoalan ilmu. Maka tidak heranlah bahawa kita akan mendapatkan nas Al-Quran yang pertama berbunyi Iqra'. Apakah makna Iqra'? Iqra' bermakna bacalah. Ini adalah satu seruan ke arah membaca, walaupun sejarah menyatakan bahawa insan yang bernama Muhammad ketika itu tidak tahu membaca. Kesan Al-Quran seterusnya diteruskan agar Nabi Muhammad dapat diangkat menjadi Nabi, kemudian terus membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Warattilil Qur'ana tartila, iaitu dan bacalah Quran secara tertil. Okey, dalil Iqra' itu dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, iaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Okey, itu dalil daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, surah ini merupakan surah yang awal diwahyukan selepas peristiwa Iqra' di Gua Hira. Kemudian bercambahlah nas-nas di dalam Al-Quran menceritakan persoalan ilmu, kelebihan orang berilmu akan sebagai alam berfikir dan sebagainya. Akhir zaman nanti ilmu akan diangkat hilang. Sabda Nabi SAW yang berbunyi La taqumu sa'atu hatta yukbada ilm wa taqsura zalazilu wa yataqaraba zaman wa tasharul fitan wa yansura hauju hatta yansura fikumul malu fayafid. Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah ilmu diangkat. Banyak goncangan pengambang bumi, zaman makin dekat. Zahirnya fitnah, banyak pembunuhan bumi, hingga banyak dalam kalangan kamu harta yang melimpah ruah. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-1036. Okey, tentu wujud keheranan bagaimana ilmu diangkat sedangkan sekarang ialah zaman sains, teknologi dan tamadun. Segala maklumat boleh didapati dengan mudah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma antiza'an yang tazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Okay, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan menariknya sekaligus, akan tetapi Allah menariknya dengan mematikan ahli ilmu. Okay, hadis ni diriwayat pada Muslim, iaitu Kitab Al-Ilm, hadis yang ke-2673. Okay. Di hujung hadisnya, Nabi SAW memberi peringatan tentang golongan jahil yang akan menjadi ketua akhirnya. Dalam hadis Nabi SAW yang bunyi fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Okey, maka mereka ditanya lalu mereka memberi fatwa dan pendapat tanpa ilmu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Ilm, hadis yang ke-2673. Okey, itu ibarat macam sambungan lah pada hadis itu. Okey, kelebihan ilmu, daripada Al-Quran, iaitu firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama antara golongan yang mengetahui dengan golongan yang tidak mengetahui? Darjah golongan berilmu diangkat seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya fa'illah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat golongan beriman dalam kalangan kamu dan golongan yang belum diberikan ilmu akan beberapa darjat. Okey. Bahkan kedudukan anjing
yang ada ilmu khusus juga berbeza dengan anjing yang lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Maidah ayat keempat yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka maza uhilla lahum Qul uhilla lakumut tayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah Fakulu mimma amsakna alaikum waskuru ismallahi alaihi. Okay, yang bermaksud mereka bertanya kepada kamu tentang apakah yang dihalalkan kepada mereka. Katakanlah bahawa dihalalkan kepada kamu sebuah benda yang baik dan haiwan buruan yang ditangkap oleh binatang buah yang kamu ajarkan untuk berburu, yang mana kamu ajarkannya dengan apa yang Allah ajarkan akan kamu, maka makanlah daripada apa yang ditangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah ke atasnya, iaitu waktu melepaskannya. Okey. Jika ada masalah dan seumpamanya, maka sewajarnya dirujuk kepada ahli ilmu sebagaimana umum firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Untuk mencapai rasa takut kepada Allah, kita perlukan ilmu. Firman Allah SWT dalam surah Al-Fatih ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Oleh itu antara doa yang tercatat dalam Al-Quran ialah dalam surah Al-Taha ayat 114, ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah daku akan ilmu. Okey. Kelebihan ilmu yang juga terdapat dihayati dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan ibnil sabili banahu aw naran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Okey, sesungguhnya antara perkara yang mengikuti akan orang mukmin daripada amalannya dan kebaikan-kebaikannya selepas kematiannya ialah ilmu yang diajar dan disebarkan, anak yang soleh yang ditinggalkan, mazhab yang ia wariskan, masjid yang ia bina, rumah bagi anak jalan yang ia bina, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan daripada hartanya ketika sihatnya dan hidupnya, maka perkara ini akan menurutinya selepas kematiannya. Okey. Hadis ni daripada Ibnu Majah, hadis yang 242. Okey. Apakah ilmu agama yang perlu dicari? Tidak dinafikan bahawa ilmu itu amat banyak dan luas. Firman Allah SWT, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Okey. Dan kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Surah Isra ayat 85. Namun bagi individu Muslim, sudah pasti ada beberapa ilmu yang wajar menjadi perhatian. Tujuannya adalah bagi menjadi Muslim yang takwa, seterusnya menjadi da'i atau pendakwah walaupun secara tidak rasmi berkelulusan khusus dalam bidang agama. Okey, antara ilmu yang perlu kita pelajari ada 7. Okey, yang pertama iaitu akidah, iaitu tauhid. Yang kedua, Al-Quran dan tafsir. Yang ketiga, hadis dan sunnah. Yang keempat, fiqh dan usulnya. Dan kelima, tasawuf. Yang keenam, sirah dan sejarah umat Islam. Dan juga yang keenam, yang ketujuh iaitu bahasa Arab meliputi ilmu nahwu, saraf dan juga balaghah.
Okey, dalam masyarakat rantau Nusantara, 3 ilmu menjadi dasar iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Okey, apa dikatakan sebagai ilmu tauhid? Bagi membetulkan iktikad yang salah. Okey, ilmu fiqh pula bagi mengetahui kaifiyat atau cara hukum dan cara beramal. Okey, maka manakala ilmu tasawuf pula bagi menjaga hati agar tidak dihinggapi penyakit kotor dan keji sehingga merosakkan amalan. Okey, namun 3 rangkaian ilmu ini tidak lagi memadai pada hari ini. Ilmu-ilmu ini mungkin sesuai dengan zaman yang pencetakannya agak susah, tulisan dan buku sukar dibaca, ayatnya susah dipahami dan pelbagai kekangan serta kekurangan pada zaman tersebut. Wahai 3 ilmu tersebut amat penting. Okey, jadi sesuai dengan pengembangan ilmu makin berkembang dengan pelbagai pengkhususan. Contohnya zaman pesat, ilmu di pondok, ilmu fiqh berteraskan mazhab Asy-Syafi'i, maka kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i menjadi bahan silibus, rujukan dan telaah. Namun kini dengan suasana hari ini, lingkungan fiqh mazhab Asy-Syafi'i hendaklah diperluaskan lagi kepada kefahaman mazhab yang lain. Okey, ini bukan bermakna mazhab Asy-Syafi'i sesat atau salah, cuma sekadar meluaskan ruang lingkup kefahaman dalam sesuatu masalah. Ilmu fiqh mazhab Asy-Syafi'i juga hendaklah dikembangkan dengan tidak lagi terikat dengan kaedah yang lama. Biasanya kaedah lama kitab fiqh klasik kurang memberikan hujah dan dalil. Sebaliknya, hukum hakam semata-mata dengan disertakan dalil syarah, maka kita akan tahu di mana sumber nas syarah bagi setiap hukum. Ilmu hadis juga amat penting. Zaman dahulu, masyarakat awam sekadar mendengar kitab Sahih Bukhari sebagai kitab hadis yang amat baik. Namun, kekangan masa dan faktor-faktor lain menyebabkan agak terlalu suka untuk membaca kitab tersebut. Ini menyebabkan konsep ilmu hadis kabur. Maka riwayat hadis diterima bulat-bulat tanpa mempunyai suatu dasar untuk menafis hadis tersebut. Natijahnya, hadis-hadis rasul tidak dapati tersebar dalam masyarakat. Dalam pembahagian ilmu dipecahkan kepada beberapa jenis, antaranya ada iaitu dua, iaitu ilmu gayat dan juga ilmu wasa'i. Okey. Ilmu gayat ni macam ialah ilmu yang menjadi tujuan utama. Asas ilmu ini meliputi ilmu bagi membetulkan akidah agar tidak sesat. Ilmu fiqh agar dapat melakukan amalan dengan baik sebagaimana tuntutan syarah, dan ilmu tasawuf agar amalan dan hati dapat dijaga. Okey, itu ilmu gayat. Ilmu wasa'i pula ilmu alat seperti ilmu nahu, tata bahasa Arab, ilmu sarah dan ilmu balaghah. Tujuannya agar dapat membaca dengan betul dalam bahasa Arab. Kalau dalam ilmu tafsir, ilmu usul tafsir tergolong dalam ilmu alat agar dapat memahami kaedah tafsiran Al-Quran dengan baik. Dalam ilmu hadis, ilmu usul hadis merupakan ilmu alat. Okey. Di kata sini, apapun pembahagian ilmu, sesungguhnya setiap ilmu mempunyai peranan yang besar. Okey, kenapa kita keperluan berguru? Dalam mendapatkan ilmu agama, guru adalah penting. Tanpa guru, kepahaman yang tak benar boleh terjadi dengan banyak. Ada satu pesanan menyatakan, man kana daliluhu kitabah kana khata'uhu aksaru min sawabih. Sesiapa yang panduannya ialah kitab tanpa guru, maka kesilapannya adalah lebih banyak daripada benarnya. Okey. Buku amat penting kerana buku adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Namun sikap yang hanya berpegang dengan bacaan dalam sesebuah buku tanpa belajar berkenaan asas sesuatu ilmu dengan guru akan terdedah kepada kesilapan yang banyak. Kaedah belajar pada guru ada 3, iaitu tempoh masa yang amat pendek, mendapatkan ilmu yang matang dan benar, dan kurang bebanan. Okey, seorang guru secara adatnya adalah belajar, membaca dan mengkaji puluhan buku dalam sesuatu ilmu. Seorang guru yang mengkaji bidang khusus telah membuat kajian ratusan buku, ratusan jurnal dan telah menulis. Dengan ini, guru mempunyai kefahaman yang lebih mendalam. Kefahaman yang mantap dan matang memberikan kelebihan kepada para murid. Dengan berguru, tempoh belajar menjadi pendek kerana guru memberikan jawapan hasil ilmu yang lama. Oleh itu, Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan agar proses menuntut ilmu mestilah dengan berguru. Okey, kata-katanya iaitu zakaun wa hifsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu
ustazin wa tulu zaman. Okey, jadi tamak bersungguh-sungguh kemampuan bahasa dan kewangan panduan guru dan panjang masa. Okey, dalam ungkapan syair ini ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Okey, yang pertama iaitu kecerdikan. Okey, seseorang yang mampu membaca dan menulis sudah mempunyai atas kecerdikan. Manakala tamak pula ialah ketamakan untuk mendapatkan ilmu. Selain itu, penuntut ilmu mestilah berusaha bersungguh-sungguh dengan banyak membaca, musakarah, menghadiri forum khusus, forum umum, menghadiri kelas talaqi, bacaan kitab dan sebagainya. Okey, kemampuan pula merujuk kepada kemampuan bahasa dan kewangan. Maka untuk belajar agama secara mendalam, bahasa Arab adalah dikuasai dengan dalam kadar yang sewajarnya. Okey, tidaklah perlu untuk menjadi pakar bahasa Arab seperti Sibawayh ataupun Ibn Hisham. Sebaliknya cukup dengan membaca kitab dengan nahu dan sarah yang betul. Okey, syarat seterusnya ialah pedoman dan panduan guru yang pakar. Tambahan pula dengan masa yang lama apabila dikaji sejarah para ulama, maka akan disebut siapa guru-guru mereka. Bahkan guru-guru mereka bukan seorang sahaja, bahkan ratusan guru dan pelbagai disiplin ilmu. Ini menunjukkan bahawa para ulama melihat kepada keperluan berguru. Okey, dengan itu setakat ini saja tazkirah saya pada tengah malam ini. Jadi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.